Okay, hai korang, selamat datang ke dalam channel YouTube aku. Okay, untuk video aku kali ni, aku akan cerita kisah tentang H.H. Holmes, pembunuh bersiri yang membina hotel untuk memerangkap mangsanya. Kalau dibagi pilihan, korang nak ke jadi hobi sebagai kerjaya? Asyik kena maki dengan bos je, siapa yang tak tension kan? Mesti best kalau korang dapat buat benda yang korang minat dan benda tu pula dapat bagi korang duit. Tapi pastikan hobi korang tak pelik macam Mamat ni. Korang sanggup ke mempunyai idea untuk buat duit dengan membunuh? Aku harap tidak. Tapi kalau korang nak tahu, ia ada motivasi utama untuk Herman Webster Majet, atau lebih dikenali dengan nama H.H. Holmes, iaitu pembunuh bersiri yang pertama dalam sejarah Amerika Syarikat. Tetapi sebelum mulakan, aku nak bagi tahu korang sedikit sebanyak tentang info Herman ni yang boleh membuatkan badan korang beku hingga ke tulang sumsum. Terciptanya seorang psikopat sebab selalu dibuli. Herman Webster Majet dilahirkan pada 16 Mei 1861 di Kota Gleemanton, New Hampshire, Amerika Syarikat. Zaman kanak-kanaknya telah dipenuhi dengan keganasan. Tabiat buruk bapanya yang kaki botol dan suka memukul telah membuatkan Holmes berada di dalam keadaan penuh dengan tekanan. Walaupun selalu jadi mangsa dera ketika di rumah, dia ni sebenarnya seorang budak yang bijak kat sekolah. Namun begitu, yang sedihnya, kecermelangan Holmes kat sekolah telah menjadikannya mangsa buli oleh rakan-rakan sekelasnya yang cemburu. Pernah satu hari, pembuli paksa dia pergi ke klinik sekolah untuk bermain dengan rangka manusia. Pada mulanya dia memang takutlah nak buat benda tu. Tapi lama-kelamaan, dia mula obses dengan rangka manusia dan kematian. Tanpa pembuli-pembuli itu sedar, diorang telah mencipta seorang psikopat yang menjadikan pembunuh sebagai hobi dan punca pendapatannya. Gleemanton Academy merupakan sekolah yang dihadiri oleh Herman sebelum dia menyambung pelajaran ke sekolah perubatan di University Michigan. Untuk pengetahuan korang, kehidupan jenayah Herman bermula dengan pelbagai penipuan. Sebagai seorang pelajar perubatan di University Michigan, dia dah mencuri mayat dari universiti tersebut untuk membuat tuntutan insurans palsu. Bukan setakat itu je, dia juga mendapati seseorang boleh buat duit hanya dengan menjual organ manusia dan tulang temulang untuk keperluan sekolah perubatan pada masa tersebut. Sanggup membina sebuah hotel semata-mata untuk membunuh. Pada tahun 1886, Herman dah berpindah ke Chicago dan dapat kerja di sebuah farmasi. Lepas je tauke farmasi itu meninggal dunia, Herman pun ambil alih perniagaan tersebut bila dia berjaya meyakinkan isteri tauke itu untuk menjual kedainya kepada dirinya. Tak pasti sama ada farmasi tersebut dijual secara paksa ataupun tidak. Tapi tak lama lepas dia ambil alih perniagaan itu, isteri kepada tauke tersebut telah hilang secara misteri. Ada juga yang kata Herman dah bunuh dia dan menjadikan dia sebagai mangsa pertama. Cita-cita Holmes tidak berhenti setakat farmasi je. Dia mula membuat pelaburan hartanah dengan membeli sebuah bangunan bersebelahan farmasi dan kemudiannya pada tahun 1893, dia ubah pula bangunan itu menjadi sebuah hotel besar yang diberi nama The Castle. Tanpa ada seorang pun yang sedar, rupa-rupanya dia dah bina sebuah hotel pembunuhan yang mengerikan. Kalau korang nak tahu, hotel baru Holmes ni ada 3 tingkat. Kalau tingkat pertama dan tingkat kedua adalah normal, manakala tingkat ketiga hotel tersebut sangatlah ngeri dan misteri. Dan di sinilah dia melakukan hobi peliknya dengan menyeksa dan membunuh mangsa. Trapdoor, bilik kali bunyi dan kekejaman Holmes. Untuk pengetahuan korang, tiada sesiapa pun yang ada akses ke tingkat 3 hotel ini kecuali Holmes dan orang suruhannya pada masa tu, Benjamin. Hotel itu pun telah dibina dengan penuh misteri. Holmes selalu menukar pekerja semasa proses pembinaan, sampaikan tak ada sesiapa pun tahu selok-belok dalam hotel ini selain dirinya. Lebih mengerunkan lagi, bilik-bilik hotel ini dah diletakkan saluran gas supaya Holmes dapat melemaskan para tetamu yang menginap di hotel terbabit. Tak cukup dengan itu, ada juga trapdoor dan gelongsor dalam hotel ini khusus untuk proses penyiasaan dan penghapusan mayat. Keratan Akhbar The Evening Star pada 7 Mei 1896 memaparkan kisah pembunuhan bersiri pertama Amerika Syarikat dengan hotelnya The Castle. Kat sini aku nak ceritakan sikit tentang teknik pembunuhan yang digunakan. Sebagai contoh, Holmes akan mengunci mangsa dalam bilik kali bunyi yang dah disambungkan dengan gas sehingga mangsa mati kerana sesak nafas. Bukan setakat itu je, terdapat juga sebuah bilik rahsia yang hanya boleh dimasuki melalui bumbung. Dekat sini jugalah Holmes
telah mengunci mangsa berhari-hari supaya diorang mati akibat kelaparan dan kehausan. Dia juga dah mencipta satu sistem penggera unik dan dipasang di semua pintu bilik hotel untuk memantau setiap pergerakan pengunjung di hotel. Untuk pengetahuan korang, ada juga mangsa Holmes yang dibakar dalam tong besar dengan api atau titisan asid sehingga mati. Mayat-mayat ini kemudiannya dibuang di tingkat bawah tanah menggunakan gelongsor sebelum diorang dipotong dengan teliti. Holmes juga telah mengambil semua barang berharga milik mangsa dan mengasingkan organ bersama-sama tulang diorang untuk dijual kepada sekolah-sekolah perubatan, terus membunuh untuk mendapatkan duit. Akibat krisis kewangan yang melanda Amerika pada tahun 1893, Holmes telah membuat keputusan untuk meninggalkan hotelnya di Chicago dan melantik seorang pengurus untuk menguruskan hotelnya. Bagi mengelakkan rahsianya terbongkar, Holmes bagi amaran kepada pengurus baru untuk tidak sesekali pergi ke tingkat 3 hotel di mana terletaknya bilik penyiasaan. Selain disebabkan tekanan kewangan di Chicago, tujuannya berpindah adalah untuk membuka cawangan hotel pembunuhan yang kedua di Texas. Tapi nasib baik, hasrat tersebut dibatalkan bila dia dapati suasana di sana tidak sesuai dengan aktiviti pembunuhannya. Ini adalah lakaran mengerikan di bilik pembunuhan yang berlaku di bilik H.H. Holmes. Tidak berhenti di situ, Holmes akhirnya memutuskan untuk pergi ke Louis bagi menjalankan lagi satu skim penipuan di sana. Ketika berada di sana, dia telah berpakat dan mendapatkan kepercayaan dari orang suruhannya, Benjamin, untuk memasukkan kematian dirinya sendiri bagi menuntut duit insurans. Dalam tipu helah ini, kononnya Benjamin diarahkan untuk menipu kematiannya sendiri dan kemudiannya diorang bersama akan melakukan tuntutan insurans untuk mendapatkan duit. Apa yang Benjamin ini tak tahu, sebenarnya Holmes dah merancang dari awal lagi untuk membunuh sahabatnya itu dengan membolak ke semua duit insurans yang diorang dapat. Mungkin disebabkan sudah ketagih membunuh atau Holmes memang gila-gilakan duit. Holmes kemudiannya menggunakan nama Benjamin untuk meyakinkan isteri dan anak-anaknya agar pergi bercuti bersamanya di Kanada. Namun begitu, percutian yang diharapkan diorang ini telah membawa kepada pembunuhan sadis apabila 2 orang anaknya yang bernama Alice dan Howard telah dibunuh dengan kejam oleh Holmes. Diorang telah dikerat dan dibakar sehingga hanya cebisan gigi dan tulang je yang tinggal. Jenayah Holmes yang terbongkar. Macam biasa aku cakap ataupun orang Melayu cakap, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Begitu juga nasib yang menimpa Holmes pada dirinya yang ditangkap pada 17 November 1894. Pada mulanya Holmes ditangkap sebab kantoi kerana mencuri kuda di Texas, tetapi apabila pihak polis melakukan siasatan dan menyelidik latar belakangnya, diorang telah menemui satu kejanggalan daripada pengurusan hotel Holmes di Chicago apabila dia memberitahu tidak dibenarkan pergi ke tingkat 3 hotel tersebut. Bila polis dapat maklumat ini, diorang terus menyerbu hotel berkenaan. Akhirnya segala pelakuan keji Holmes terbongkar bila polis menemui mayat mangsa dalam keadaan mengerikan. Ini adalah lakaran wajah Holmes ketika perbicaraannya di mahkamah. Masa disoal siasat, Holmes dah memberikan kenyataan yang mengelirukan dan sering bercanggah. Hal ini telah membuatkan pihak penyiasatan bingung tentang jumlah sebenar mangsanya. Walaupun Holmes hanya mengaku membunuh 27 orang, tetapi pihak polis telah menganggarkan jumlah sebenar mangsanya adalah sekitar 200 orang yang kebanyakannya terdiri daripada kaum wanita. Kesimpulannya, ini berdasarkan jumlah laporan orang yang hilang di sekitar kawasan tersebut ketika hotel ini beroperasi, yang sehingga ke hari ini masih lagi tak dapat dikesan oleh pihak berkuasa. Kalau korang nak tahu, ketika dia ditangkap dan dibicarakan, Holmes terus menunjukkan sikap tak bersalahnya maupun penyesalan di atas segala perbuatan kejam yang telah dilakukan. Namun begitu, kisah kejam pembunuh bersiri ini telah pun berakhir pada 17 Mei 1896 bila dia digantung sampai mati di penjara Monument Mansion di Amerika Syarikat, manakala hotelnya dibakar oleh penduduk sekitar yang berang dengan kejadian tersebut. Sebelum digantung, beliau meminta untuk dikebumikan 10 kaki di bawah lapisan simen kerana bimbang mayatnya akan diperlakukan seperti mana dia menyeksa mangsanya. Kak Umay, apa yang membezakan pembunuh dan pembunuh bersiri? Sebenarnya pembunuh bersiri jauh lagi bahaya dan menakutkan daripada pembunuh biasa. Biasanya orang yang membunuh disebabkan dendam ataupun pertelingkahan yang berlaku. So, kita tahulah apa sebab dia membunuh dan siapa targetnya. Manakala pembunuh bersiri pula tak perlu motif yang jelas untuk melakukan pembunuhan. Sesiapa saja boleh menjadi mangsa. Diorang memiliki peluang. Kebiasaannya, pelakuan diorang ini akan berterusan sehingga melibatkan banyak mangsa seperti yang berlaku dalam
kes H.H. Holmes. Tempat persemadian H.H. Holmes yang terletak di tanah perkuburan California. Kisah H.H. Holmes telah menunjukkan kita bagaimana peristiwa zaman kanak-kanak seseorang boleh mempengaruhi perwatakan dewasa mereka di samping sejauh mana manusia boleh pergi untuk memenuhi keperluan kewangan dan nafsu. Okey, itu saja untuk video aku untuk kali ini. Sebenarnya ini adalah first time aku buat video tentang kaum lelaki, sebabnya biasanya kan aku buat video dari kaum wanita aje. Okey, bye. Assalamualaikum.